Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Prof. Dr. Astuti Amrin, Dekan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaitun Abdul Majid, Dekan Fakulti Sains. Yang berusaha PM IR Dr. Zaini Ahmad, Pengerusi Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan dan juga merupakan penceramah kita pada petang ini. Yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Zainai Muhammad, semua pihak pengurusan tertinggi Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, semua pengurusan tertinggi Fakulti Sains, Profesor Madya, semua pensyarah kanan daripada Fakulti Teknologi Informatik Razak dan Fakulti Sains dan semua staf PPP yang dapat hadir pada petang ini. Pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnia dapat kita bersama-sama pada petang ini. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, pada petang ini kita bersama-sama untuk sesi perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Zaini bin Ahmad dengan tajuk pengisian data 7P dalam sistem ELPPT 2021. Jadi sesi yang kita rancangkan ini adalah sesi kerjasama antara Fakulti Teknologi Informatik Razak dan Fakulti Sains yang bertujuan khusus untuk kita sama-sama mendengar pencerahan ataupun perkongsian semulalah daripada penceramah yang kita jemput khusus Profesor Madya Dr. Zaini yang juga merupakan antara ahli panel lah kita kata dalam pelaksanaan ELPPT di UTM. Jadi saya tidak bercadang untuk melengahkan masa. Jadi untuk seterusnya saya dengan segala hormat mempersilakan Yang Berusaha Prof. Dr. Astuti Amrin, Dekan Fakulti Razak untuk sedikit kata-kata aluan. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Nasir, Timbalan Pendaftar Fakulti Teknologi dan Informatik Razak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zaitun Majid, Dekan Fakulti Sains UTM. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaini Ahmad, Pengerusi Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan, yang saya kira kerusi masih belum panas sebagai pengerusi. Baru hari ke-28 telah dijemput, begitu popular, telah dijemput sana sini sehingga kan untuk memudahkan beliau, petir mengambil langkah untuk buat joint venture. Kalau tak dia kena pergi Fakulti Sains pula. Yang berusaha Profesor Madya TS Dr. Muhammad Shazli Fathi, Timbalan Dekan Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi Petir, bersama-sama Profesor Dr. Suhairul bin Hashim, TD PPI Fakulti Sains, Barisan Pengurusan Petir dan Fakulti Sains, para profesor yang berusaha, yang berbahagia lagi dihormati Emeritus Profesor Datuk Dr. Zainai Muhammad, bersama-sama menjayakan program ini. Saya amat terharu bila nampak Datuk dah ada dah. Malu saya masuk lambat sikit pada Datuk. Okey, dan semua Profesor Madya, pensyarah-pensyarah kanan Petir dan Fakulti Sains. Pertamanya saya mengucapkan setinggi perenggaan dan terima kasih kepada kedua-dua TD, Petir dan FS yang telah merancang dan berjaya menganjurkan program ini yang saya kira amat penting dan bertepatan masanya kerana kita sudah di penghujung Julai. Jadi sepatutnya kemasukan data telah bermula daripada sekarang supaya dia tidak bottleneck nanti. Tetapi lebih daripada itu, saya melihat ELPPT ni seolah-olah nyawa kepada semua staf akademik. Sanggup buat apa sahaja untuk memasukkan data ELPPT. Tapi ELPPT ini adalah satu platform yang murni sebagai instrumen ataupun kaedah kita menilai prestasi staf akademik.
yang juga merupakan instrumen dalam proses kenaikan pangkat. Walau bagaimanapun, saya melihat ELPPT ni beyond that, lebih daripada itu. Apabila yang berbahagia Datuk Naib Chancellor meletakkan 5 big things yang perlu kita lihat tahun ini. Yang keduanya adalah ia merupakan juga soalan favourite dalam proses temu bual kenaikan pangkat. What are the 5 big things? Yang keduanya adalah menginstitusikan ISAS. Jadi saya melihat memasukkan data ELPPT ni merupakan sebenarnya satu praktis ataupun satu cara untuk kita menginstitusikan core values ISAS, especially integrity. Jadi saya harap perkongsian PM Dr. Zaini hari ini supaya semua jelas memasukkan data dengan penuh integriti. Kan, saya mendapat komen banyak daripada penilai-penilai pertama, pengarah-pengarah saya tahun lepas. Ada orang untuk satu perlantikan masuk 77P. Dia kata ada orang, ada staff yang masuk sampai 100 bukti. Tetapi bila semak balik, ada pengarah yang sangat efisien. Dia kata bila dalam 100 lebih tu saya nampak sebenarnya surat tu 20 je. Dia punya strateginya tu. Jadi saya harap perkongsian hari ini Dr. Zaini dapat memberikan suatu garis panduan yang tepat supaya kita bukan saja menjadikan ELPPT ini sebagai satu penilaian untuk penilaian prestasi, tetapi juga kita berlaku adil kepada diri sendiri, kepada fakulti dan universiti. Dan akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada kedua-dua timbalan dekan yang berjaya mengajukan program ini secara kerjasama. Inilah dia satu spirit sinergi. Dan saya juga, ini bukan kerjasama yang pertama ya Prof Zaitun, kerana sebelum ini kami telah bermesyuarat dengan dekan FS yang lama untuk menganjurkan atau melaksanakan cross faculty elective untuk program MPS. Jadi insya-Allah kami dah ada berita gembira daripada MOSTI, kami akan dapat 13 pelajar baru MPS dan sebahagian daripada mereka akan memilih elektif daripada Fakulti Sains. Dengan itu, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tim jawatankuasa yang mengajukan program dan over to you Encik Nasir. Terima kasih. Terima kasih yang berusaha Prof Dekan Fatir. Jadi sebagaimana yang tadi adalah ini program yang sama, jadi kita menjemput dan mempersilakan PM Dr. Zaitun untuk daripada dengan segala hormat, sila Prof. Okey, terima kasih Cik Nasir, Timbalan Pendaftar Fatir. Boleh dengar clear tak? Tadi saya dengar macam broken sikit line. Boleh dengar ke? Boleh Prof. Okey. Yang berbahagia Profesor Dr. Astuti, Dekan Fatir, yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaini, pengurusi Sekolah Kedokteran Mechanical, yang berusaha TDPPI bagi Fatir dan juga Fakulti Sains, yang dihormati Profesor Emeritus Datuk Zainai, semua Profesor Madya, pensyarah-pensyarah kanan dan rakan-rakan semua ya. Lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua TDPPI Fakulti dan Fakulti Sains telah menganjurkan program sinergi ini, dan kami harap ini yang kedua Prof yang pertama tu yang kita program sama, kita harap kita akan ada lebih banyak lagi program-program bersama sinergi bersama ya. Dan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Prof Astuti tadi, salah satu tujuan ni adalah untuk memperkasakan ISAS dari segi integriti. Dan saya ingat saya di Fakulti Sains saja mendapati masalah yang staf isi 1 ke 77P. Bila saya menilai, saya duk pening kepala. Tapi jadi rupanya berlaku all over di seluruh UTM juga. Jadi kita harap pencerahan ini akan dapat memberikan lagi pencerahan ni kepada semua staf, terutama di Fakulti dan Fakulti Sains, supaya mereka dapat lagi mengisi aktiviti itu dengan lebih baik dan mungkin kerana mereka tak faham jadi diharapkan pencerahan ini dapatlah membantu staf dan saya juga ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Zaini walaupun baru second day short
Kan semalam syok ya, tapi masih lagi sihat insyaAllah ya untuk berikan perkongsian bersama ni ya. Jadi saya tidak ingin menambah apa lagi ya. Prof. Asuti telah menyatakan apa yang patutnya kita dapat daripada program ni. Saya mengucapkan lagi terima kasih kepada penceramah, kepada TDPPI kedua-dua fakulti, dan saya harap semua akan mendapat manfaat daripada program yang akan diadakan petang ini insyaAllah. Terima kasih. Back to you Cik Nasir. Terima kasih PM Dr. Zaitun, Dekan Fakulti Sains, atas ucapan beliau. Jadi untuk makluman, selepas ini kita akan bersama dengan PM Dr. Zaini untuk sesi beliau, iaitu sesi perkongsian kemasukan data 7P. Jadi untuk makluman, tadi semasa semakan oleh pihak pejabat kepada Dr. Zaini maklumkan beliau akan mengawal sendirilah, maksudnya kontrol sendiri slide beliau untuk kelancaran. Jadi saya rasa dan dalam masa yang sama sekiranya ada pertanyaan boleh disuarakanlah, sebab kalau tengok rekod fetis sebenarnya kita cuba menambah baik pada setiap tahun untuk ELPPT semakin lancar di kalangan semua staf. Jadi saya dan memang sesi ini kita mengharapkan supaya salah satu usaha yang kita buat adalah untuk mendapatkan pencerahan daripada kita kata antara pakar rujuk dalam pelaksanaan data 7P di sistem. Jadi saya rasa saja tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormat mempersilakan PM IR Dr. Zaini Ahmad untuk meneruskan sesi taklimat beliau. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Clear? Boleh. Saya nak check dulu. Sangat clear. Boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Muhammad Nasir Osman, Timbalan Pendaftar Peti. Okey, yang saya hormati Dekan Peti Profesor Dr. Asuti Amrin dan Dekan Fakulti Sains Profesor Madya Dr. Zaitun Abdul Majid. Kedua-dua ni sebenarnya kakak saya. Okey, dalam kata lain boleh dikatakan mentor saya di dalam pentadbiran. Okey. Timbalan-timbalan Dekan Peti FS, saya tak sebut nama buat ramai tu kan. Penolong-penolong Dekan Peti dan FS, para pentadbir akademik Peti dan FS, serta rakan-rakan pensyarah dari Peti dan FS. Sebenarnya ramai rakan-rakan saya juga berada di sini. Dr. Nazri Kamal, Prof. Nazri Kamal, Nazri Mahrin, gitu semua kawan-kawan saya yang saya kenal personally. Okay. So mungkin ramai yang tak mengenali saya juga. Okay. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Astuti, Prof. Astuti tadi, saya baru je menjadi pengerusi SKM hari ke-28. Tapi dia punya hasil dengan burden yang dah masuk pada saya ni macam-macam. Okay. So saya terima seadanya because ini adalah tanggungjawab. Dan saya adalah antara pengerusi termuda, boleh kata termuda di UTM. Okay. Saya mohon tunjuk ajar daripada kakak-kakak saya lah. Okay. Saya sebenarnya hari ini bukan 100% sihat. Okay. Saya boleh katakan 90%, 95%. Okay. InsyaAllah saya boleh buat sesi perkongsian ini. Cuma saya dengar tadi Datuk Zainal pun ada. Saya agak gementar juga Datuk Zainal, seorang yang very berpengalaman. Okay. Jika dibandingkan dengan saya ni, saya rasa amat kedil lah compare dengan Datuk Zainal. So saya mohon tunjuk ajar juga daripada Datuk sekiranya ada kesilapan yang perlu dibetulkan sepanjang sesi perkongsian ini. Dan mungkin juga rakan-rakan lain pun boleh betulkan saya jika sekiranya ada kesilapan, ada kekilafan di pihak saya semasa sesi perkongsian ini saya dilakukan. Okey, saya share my slide first.
Boleh nampak ya semua? Okey, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya kenapa saya yang diminta untuk memberi perkongsian ini. Okey, saya perlu tegaskan di sini, saya perlu maklumkan di sini, sebenarnya saya memberi perkongsian ini atas kapasiti individu, bukan atas kapasiti sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa Task Force LPPT UTM. Okey, memandangkan perkongsian saya ini lebih pada pengalaman saya sebagai salah seorang penilai PP3 bagi staf akademik di School of Mechanical Engineering. Pada asalnya saya telah menyediakan satu guideline ringkas kepada semua staf akademik di SKM. Tujuan asal saya hanyalah untuk edaran di dalam untuk edaran dalaman SKM. Tapi somehow dokumen guideline saya tu ada juga tersebar di PTJ-PTJ lain. Okey. Saya tak ada masalah. Okay, cuma daripada tersebarnya guideline saya itulah saya dihubungi oleh Prof Zaidatun untuk diminta untuk memberi perkongsian agar ia lebih jelas. Okay. Dan sehinggalah yang keduanya untuk hari ini yang dijemput oleh FETI dan FSSH. Okay, saya juga perlu tekankan di sini sesi perkongsian saya ini lebih kepada pengalaman memandangkan kemasukan data 7P terutamanya untuk professional services, khidmat profesional, ia adalah bersifat subjektif. Okay? Saya tak boleh katakan apa yang saya cadangkan ini adalah tepat. Okay? Hasrat asal semasa saya membuat guideline ini adalah memberi kemudahan kepada penilai LPPT untuk mengesahkan dokumen dan untuk memastikan dokumen yang dimasukkan adalah konsisten dan seragam di antara setiap staf. Saya tak nak staf ni menggunakan role lain, menggunakan tab lain untuk khidmat professional services yang sama. Itu hasrat asal saya sebenarnya. So itulah saya perlu tekankan di sini ya. Ini hanya adalah sharing session berdasarkan pengalaman saya semata-mata. Okey, saya mulakan. Kalau kita bercakap tentang LPPT, ia tidak terlepas daripada kenaikan pangkat. Okay. So kalau kita tengok sejarah evolution of UTM promotion criteria, it started since 1999. Mungkin Datuk Zainal boleh betulkan saya hanya silap. Saya juga perlu beri kredit kerana ada slide-slide saya ni saya pinjamkan daripada BSM, pihak BSM. Saya perlu kreditkan pihak BSM juga. So kalau kita tengok sini University Lecturer Scheme is according to JPA 1999 since up to 2009. And then pada 2009-2015 kita mula menggunakan kriteria kenaikan pangkat berdasarkan MyRA 1. Sebenarnya pada asalnya ada hasrat untuk menukar kepada kriteria kenaikan pangkat berdasarkan MyRA 2 tapi telah dipospon. So sehingga ke hari ini masih menggunakan kriteria MyRA 1. Dan yang latest one sebagaimana semua sedia maklum, kita memula memperkenalkan DCP track pada 2015 hingga sekarang. So saya nak cuba kaitkan kenaikan pangkat dan LPPT. Di sini saya gambarkan, saya mapkan MyRA dan LPPT. Okay, so obviously kalau kita tengok di sini, kebanyakan apa yang dinilai di dalam LPPT will be counted dalam MyRA. Di dalam MyRA ada beberapa section, tapi saya percaya semua tak boleh baca ni. Ni saya gambaran untuk menunjukkan mapping yang dibuat. So, kalau kita tengok sini, setiap elemen yang dinilai di dalam LPPT akan diambil kira
di dalam pemarkahan MyRA. Okay. Cuma yang berwarna hijau tu, kalau semua rakan-rakan semua tengok, yang warna hijau tu adalah kualiti peribadi. That's one yang tak ada dinilai dalam section MyRA. Okay, memang ramai kita dapat komen daripada staff, dia telah masukkan data tapi markah masih rendah. Markah tidak melambangkan data yang dimasukkan. Okay, so sebelum staff blame the system, staff perlu faham secara general dulu bagaimana sistem LPPT ni. Okay, for the time being, we have two system. We have a version 1 dan kita ada version 2. So version 2 untuk major LPPT yang baru, yang merangkumi research track, professional practice, teaching track dan academic leadership. Dan bagi yang version lama, ia adalah special transisi khas dan transisi. Ada dua tu. So bagi transisi khas dan transisi akan menggunakan version lama, dan bagi yang major LPPT baru akan menggunakan version 2. You should be able to differentiate these two system, kerana these two system will come out with different calculation for your final LPPT mark. Okay, so fahamkan dulu kita berada di dalam sistem mana. So kalau semua sedia maklum, baru-baru ni pihak BSM telah keluarkan guideline untuk pemilihan major LPPT bagi tahun 2021. So from there, staff akan memilih track komponen yang bersesuaian dengan staff mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Okay. So secara keseluruhannya kalau kita tengok di sini, yang mana menggunakan version 2, yang mana menggunakan version 1. So kalau kita tengok sini untuk professional services, saya boleh katakan sistem 2 is lebih detail. Dan dia ada beberapa komponen yang dibahagikan compare dengan sistem lama. So sistem lama, whatever you put as a professional services, contohnya sini akan di-counted sebagai 25 markah. Okay, this one I skip this one. This one more on major teaching menggunakan sistem baru. Kenapa tadi saya maklumkan kenapa kita tahu kita berada di dalam sistem version 1 atau sistem version 2. So sekiranya kita berada di sistem version 2, jenis jawatankuasa, kumpulan jawatankuasa, you kena define this OD yang tepat. Kalau tidak akan diambil kira untuk LPPT major teaching. Sekiranya you adalah major teaching, you kena letak jenis jawatankuasa akademik instead of professional services ke. Dia ada beberapa jenis, nanti kita akan tengok kemudian. So saya just nak highlight kat situ, memilih OD ataupun peranan yang betul mengikut your major LPPT. Untuk research rasanya tiada banyak masalah untuk research, very straightforward because it will be extracted from trusted data, RADIS, okay, trusted data, RADIS, publication, everything. Saya tak nak touch on this. Okay, cuma and another one between system 1 and system 2 also, you perlu faham yang kalau system 1 is capping is 100, tapi untuk system 2 cappingnya hanyalah including bonus mark, cappingnya adalah 90%. Another 10% is your personal quality mark. So untuk version 2, personal quality mark is very important. Okay, walaupun you perform je mana pun, including the bonus, you only can get maximum 90%. And then another 10% will be given by PPP3 and PPPK. Okay. Okay, ni saya mula masuk untuk how we are going to enter the data for 7P.
Okay. So ini menggunakan sistem baru. So semua kemasukan data sekarang bermula 2 tahun yang lepas dilakukan di sistem version 2.0. Bukan lagi di sistem lama, LPPT lama. So semua kemasukan data perlu dilakukan di sistem baru. Okay, you akan pilih rekod 7P. Okay, kalau kita tengok sini ada beberapa tab. You should also understand which tab you should enter your data. Okay, ada yang data yang you tak perlu enter. It's extracted from the system. Contoh IMS, Radis, Inocom. Berkenaan dengan Inocom, ini ramai juga staff yang bertanyakan tentang Inocom. Sekiranya you terdapat data consultation work, data-data ini perlu dimasukkan ke dalam sistem Inocom. Sekiranya tak dimasukkan, will not be captured for your LPPPT. Walaupun ada staff yang berkata consultation worknya telah didaftarkan di bawah UTSB. Tapi UTSB dan Inocom 2 different system. You still need to enter, to key in the data into Inocom, your consultation work. Kalau kita tengok di dalam khidmat profesional juga terdapat satu OD perundingan. Ramai juga pensyarah yang memasukkan data perundingan di OD pada khidmat profesional. Sebenarnya kurang tepat. Kita dari masa ke semasa kita memberi feedback kepada technical team task force LPPT untuk remove this OD. Because bila ada OD ni terdapat staff yang tidak memasukkan data dalam Inocom. Sebab Inocom ini penting untuk kita tarik data untuk Myra punya audit untuk data Myra, data merah. So kita harap semua data consultation, IP dan sebagainya dimasukkan melalui sistem Inocom. Okay, so kalau kita tengok khidmat profesional, saya lebih fokuskan kepada khidmat profesional lah. Sebab dia ada beberapa OD tu. So kalau kita tengok kuantiti pelibatan, kita ada keanggotaan dalam jawatan kuasa, keanggotaan dalam task force. So whatever jawatan kuasa yang tuan-tuan dan puan-puan semua menganggotai, sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan memilih komponen khidmat profesional untuk OD ni lah, keanggotaan dalam jawatan kuasa, keanggotaan dalam task force. Sebagai contoh, seorang staf akademik telah menjadi jawatan kuasa penggajian Universiti Malaya. Okay. Ada staf yang meletakkan khidmat profesional ni di dalam pakar rujuk. Okay. Di dalam pakar rujuk. I would suggest to include here because the impactnya lebih tinggi kalau comparekan you masukkan di dalam pakar rujuk. Okay. Keanggotaan dalam jawatan kuasa ni juga akan ditarik untuk data kenaikan pangkat. Okay. So whatever yang melibatkan jawatan kuasa, national, international, university level, task force, international, national, university level, you include the data using this component khidmat profesional. Di bawah kategori khidmat profesional, kuantiti pelibatan. Okay, untuk badan profesional saya rasa yang ni very straightforward. Okay, you boleh pilih badan profesional yang berkaitan. Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding. Ini pun untuk ELPPT, saya bercakap bagi pihak SKM, di SKM kita menerima semua data yang melibatkan agreement, LOI, LOA, LOC, MOA, MOU. Okay. But sebagaimana yang kita sedia maklum, untuk Myra, tak semua data boleh diterima. Okay. Hanya MOU, kalau international hanya MOU, MOA diterima untuk peringkat international. Kalau di peringkat nasional hanya MOA.
So kalau kita very strict mengikut requirement MyRA, kemungkinan markah LPPT staff akan lebih rendah dan akan efek markah LPPT staff. That's why dengan menyantuni staff, dengan mengambil kira usaha dalam menjayakan LOA, LOC, even NDA pun, kalau bagi saya, we accept the data. Okay. Tujuan you boleh mengikut kesesuaian. Lain-lain perkhidmatan, okay, kalau kita tengok sini, yang ini saya just bagi secara gambaran keseluruhannya. Pengiktirafan aktiviti akademik, okay. Kalau sesi perkongsian di FSSH baru ni, kalau mengikut Prof Zaida di FSSH, pihak FSSH menggunakan pendekatan jika staf ingin masukkan data di bahagian pengiktirafan aktiviti akademik, dia lebih kepada bukan kerja rutin. Itu kalau mengikut amalan FSSH. Dan bagi penglibatan aktiviti akademik, lebih kepada yang melibatkan rutin work untuk pensyarah. Itu ketetapan amalan yang dilakukan di FSSH. Saya tak pastilah di FETI macam mana, okay, under lain-lain perkhidmatan. Biasanya staff akan a bit confused here, these two, lain-lain perkhidmatan, pengiktirafan dengan penglibatan aktiviti akademik. Okay, keusahawanan organisasi ni is very special component. Ini bagi yang pengurusan high COE, you ada spin-off company ke, you can use this one tapi tak ramai yang menggunakan yang ni. Okay. So secara general, sebelum saya pergi kepada detail, every data, please ensure that the attachment is provided for professional services. Di SKM, saya tak pasti di FETI dan FS. Di SKM tanpa lampiran, saya tidak akan sahkan data tersebut. Okay, this also part of the integrity ya. Sekiranya someone yang sepatutnya mengesah tanpa melihat dokumen yang sebenar, mengesahkan juga ada something is not right there ya. So dengan memandangkan integrity punya isu, so kita memastikan setiap data yang masuk mesti ada attachment. So kalau tak ada attachment, data tidak akan disahkan. Okay. Yang kedua ni, please avoid redundancy in data entry. Yang ni sebagaimana yang Prof Astuti dengan Dr. Zaitun maklumkan tadi, memang berlaku di mana-mana PTJ. Dia masukkan, ada satu je lantikan, tapi dia masukkan di dalam beberapa tempat. Okay. So also please avoid this happen. You choose the best and the suitable component untuk diletakkan. Okay, yang ni pun saya semak. Okay, saya semak. And then mark rubric is according to position grade. Okay, kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia compare. Aku masuk data 5, you masuk 5 tapi markah lain-lain. Okay, sebenarnya dia punya weightage tu kalau tengok komponen ada yang mengikut our position grade. You punya grade jawatan. And then mark weightage also depend on the involvement level. Ada level faculty, ada level university, ada level national and international. So saya di SKM I mention to all the staff, please ensure you choose the right level. This also part of the integrity. Ada yang lantikan hanya di peringkat fakulti, tapi saya mungkin accidentally he choose the wrong punya level. Saya tak pastilah. Lantikan di fakulti tapi dipilih national level contohnya, but it will provide different mark, different weightage. Okay. Okay, please ensure all available professional services including in RADIS even the weightage is low. Okay, ini apa yang saya maksudkan di sini. Kadang-kadang staff dah ada terlalu banyak data, benda yang small thing dia tak nak masukkan. Dia kata dah cukup lah data tu, dah dapat lah 25 markah.
Tak perlu masukkan lagi. It also happen for the RADI system. Ada staff yang dah ada 10 Q1. It's already 50% for research component. Dia kata alah proceeding tak perlu masukkan. Book chapter tak perlu masukkan. I would suggest you not to do so. Because please include whatever data you have. Walaupun dah melimpah tapi dia akan diambil kira dalam BTSA calculation. Okay. Sebab kita juga terima komplain daripada staff BTSA rendah. Walaupun kerja banyak. Okay. Cuma data yang dimasukkan tu tidak mencukupi. Okay. So saya nasihatkan masuk je sebanyak mana mungkin your professional services data. It will contribute to your LPPT. Juga kepada you punya BTSA. Okey, saya bagi beberapa contoh di sini. Yes, untuk guideline kita. So semacam yang saya cakap tadi, jawatan kuasa lantikan saya dah tetapkan begini, jawatan kuasa universiti fakulti sekolah. Staff perlu letak kuantiti pelibatan, keanggotaan dalam jawatan kuasa sama dia pengurusi ataupun ahli. Okay. Jawatan kuasa persidangan pun boleh diletakkan di sini juga memberi impact yang lebih tinggi compare diletakkan di komponen lain. Okay, badan profesional MOU yang ni saya dah sentuh sebelum ni. Ramai juga yang masuk jawatan kuasa PIBG sekolah. Yang ni definitely kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. Satuan dan kelab NGO. Cuma saya nak tegaskan di sini sebagai contoh penasihat akademik. Dia telah ada OD-nya di bawah pembangunan sahsiah pelajar iaitu peranan penasihat akademik. Tapi ada data-data yang kadang-kadang bukan diletak di bawah peranan penasihat akademik. Tapi diletak sebagai pakar rujuk profesional. Okay, yang saya rasakan tak sesuai untuk menggunakan peranan tersebut. Sebab peranan ini telah ditetapkan di dalam LPBT yang telah available dalam LPBT. Sepatutnya digunakan mengikut ni. Penyeliaan pelajar NGS sama boleh kita tetapkan di SKM, kita tetapkan menggunakan penasihat akademik. Penasihatan persatuan pelajar, kita ada situ peranannya penasihat persatuan aktiviti pelajar, juri aktiviti pelajar, pelibatan aktiviti pelajar. So di SKM saya dah tetapkan anything yang related dengan aktiviti pelajar dia boleh gunakan peranan penglibatan aktiviti pelajar. Yang lain tu pembentang persidangan, ada oral, ada verbal, ada poster, boleh pilih mengikut kesesuaian. Reviewer pun ada, reviewer ni also quite confusing sebab dia ada penilai jurnal berindeks, ada juga penilai, ada reviewer. Penilai akademik. Okay. So di SKM kita telah buat penetapan kalau untuk berindeks ISI memang ada peranan yang telah ditetapkan di dalam sistem. Berindeks bukan ISI pun ada. Jurnal, editor jurnal tidak berindeks, reviewer. Di SKM saya tetapkan reviewer conference proceeding, you put reviewer. Okay. Sebab saya nak differentiatekan dengan penilai jurnal berindeks dan sebagainya. So janganlah reviewer conference proceeding tapi you letak penilai jurnal berindeks. Itu tidak sesuai lah. Kalau kes begitu biasa saya tidak akan sahkan data tersebut. Panel penilai proposal grant, in case kita letak penilai akademik. Ini juga banyak berlaku ketidaksesuaian penilai proposal defense. Ramai juga staf akademik yang meletak penilai dalam. Pengerusi Viva, penilai dalam Viva. Sebenarnya peranan-peranan OD yang ditetapkan itu hanya untuk sesi Viva yang sebenarnya, bukan penilai proposal defense. So di SKM kita telah buat penetapan untuk pengerusi penilai proposal defense dia boleh didefinekan di bawah peranan penilai akademik. Projek Sajadah Muda juga sama penilai akademik. Pengerusi penilai PSM juga penilai akademik. Mungkin pihak FETI dan FS mungkin tak bersetuju dengan saya.
Tapi bergantung. Amalan yang sama juga dibuat di FSSH. Okay. So kalau kita tengok pemeriksa luar tesis, dia ada dia punya OD peranannya. Pemeriksa dalam, dia ada OD-nya yang tersendiri. Okay. Mana lagi pemeriksa luar program. Ini panel penilai program apa, kita tetapkan pemeriksa luar program atau tesis. Pembantu pengurusi Viva, dia ada situ pembantu pengurusi Viva. Pengurusi Viva, dia ada situ OD-nya adalah pengurusi Viva. So kita harap janganlah staff pengurusi untuk presentation PSM tapi dia letakkan peranannya sebagai pengurusi Viva. Itu pun juga tidak bersesuaian. So biasanya saya tidak akan sahkan. Panel abstract, sekiranya ada panel abstract boleh sebagai pembaca proof. Okay, fellow college ada dia punya ni, pemeriksa luar program, pakar rujuk. Pakar rujuk ni pun macam-macam, ada pakar rujuk. Yang ni bergantung kepada kesesuaian. Cuma ada juga data yang menunjukkan ketua pengawas peperiksaan akhir. Dia punya aktiviti dia menjadi ketua pengawas peperiksaan akhir. Peranan dia pakar rujuk. So pada saya tak berapa sesuai lah. Tak berapa sesuai. And then ketua invigilator untuk final exam ni pun biasanya saya tak sahkan sebab saya consider dia the load is given or the load already awarded for your teaching punya kredit tu. Okay. Tapi kalau pihak peti nak mempertimbangkan tu, saya tak ada masalah. Itu saya kata is bergantung kepada penetapan yang kita buat bagi memastikan data yang dimasukkan konsisten dan uniform. Penyampai taklimat, kita ada situ pengembangan penyebaran ilmu, penyampai sharing session, pengembangan penyebaran ilmu. Saya cakap untuk whatever sharing session webinar, you boleh pakai peranan pengembangan dan penyebaran ilmu. Cuma saya nak tekankan juga di sini, di dalam slide saya ini menggunakan term OD yang currently used in the system. Okay. Dari masa ke semasa mungkin ada beberapa perubahan kepada sistem, okay, berdasarkan perbincangan di peringkat Task Force LPPT. Kemungkinan akan ada beberapa sedikit perubahan kepada OD. Okay. Saya mohon maaf lah bila tuan-tuan dan perempuan refer nanti macam tak sama pula. Mungkin nama dia dah lain. Okay. Ni setakat yang hari ini saya prepare ni, sistem masih sama. Saya tak pasti dalam 2-3 bulan lagi mungkin ada perubahan. Okay, saya boleh katakan version 1 dan version 2. Version 2 is more detail. Version 2 is more detail. And then you have to be particular to ensure that you put the data correctly untuk version 2. Bagaimana saya maklumkan tadi, version 1 ni dia lamkan untuk professional services dalam satu bahagian je, 25%. But tidak kepada version 2. So saya ambil contoh di sini, major research. Kalau kita tengok major research version 2, teaching credit, dia ada dia punya allocation. TS mark, dia ada allocation dia. Okay, kalau kita tengok yang nombor 3 ni, kuantiti pelibatan PDP. Keanggotaan dalam jawatan kuasa task force. Yang ini yang saya cuba highlightkan tadi ni. Keanggotaan dalam jawatan task force, sekiranya kategori yang you pilih tu, you bukan pilih akademik, you pilih professional services for example, kemungkinan dia tak akan masuk di sini. You tak akan dapat markah di sini. So dia akan pergi ke tempat komponen lain. Pembangunan atribut pelajar, anugerah penghargaan pelajaran. Kalau you pilih different kategori, you tak pilih akademik, teaching and learning tu, you tak akan masuk data markah di komponen di sini. Sebab tu saya nak pastikan kita faham kenapa kita perlu memilih kategori yang tepat untuk komponen markah di dalam LPPT. Especially version 2.0. Okay, so untuk research
research ni is quite straightforward, and then data ni memang automatically will be extracted from the system. No doubt datanya daripada Radis, penerbitan daripada Radis, verified by library. Okay. Cuma saya nak maklumkan di sini about the overflow mark. So overflow hanya akan berlaku daripada research output. Okay, research output ni Q1, your punya Q1, number of Q1. So if let's say you have a 10 Q1, so maka research output akan overflow ke PGS, Postgraduate Supervision. Bila di Postgraduate Supervision pun overflow lagi, baru akan masuk kepada research input. Okay, that's the flow yang berlaku. Bila dalam research input pun masih lagi overflow, baru akan masuk bonus. Okay. So kalau tak overflow, di stop dekat PGS je. So that's why ada staff yang bertanya, kenapa saya ada Q1 2 tapi bonus saya tak ada? Cuma maksudnya dia belum overflow di keseluruhan komponen research. Okay, untuk yang seterusnya ni, kalau kita tengok sini kepimpinan akademik. Kita tengok sini kepimpinan akademik, kuantiti. Okay, komponen mana yang diambil kira bagi kepimpinan akademik? Keanggotaan dalam jawatankuasa task force, penyelaras khusus setara, mentor, lembaga pengajian. So dia akan, data ni akan di-capturekan di bahagian kuantiti kepimpinan akademik. Dan yang seterusnya tu amalan profesional. BOD, okay, ahli lembaga pengarah, MOU, MOA, okay, kalau tengok semua data ditarik di sini, pakar rujuk, pembangunan modal sepanjang badan profesional, okay. So data akan capture untuk komponen ini. Untuk ada yang bertanya dalam checkbox tu, saya minta maaf, saya tak boleh nak baca sekarang sebab full screen ni. Okay, saya jawab kemudian. Okay, komponen seterusnya ni penglibatan community. So kalau kita tengok sini, kuantiti penglibatan dan lain-lain perkhidmatan. Okay, kebanyakan staff akan melimpah data di sini, melimpah ruah data di sini. Dia hanya dikira 3 saja. Okay, anugerah, kalau kita tengok anugerah akan di-capture data di sini. Sebab saya perhatikan memang ramai pensyarah yang bertanya tentang ni. Kalau kita tengok pengiktirafan aktiviti akademik, banyak data yang ditarik daripada sini. Tapi markah yang beri hanya 3. Biasanya staff akan penuh di sini. Tapi di komponen lain tu agak kurang. So cuba pastikan you meletakkan kategori yang betul untuk komponen yang betul. Ini apa? Ini bonus. Bonus saya rasa semua sedia maklum. Pengajaran. Okay. You lebih daripada kredit norm, biasanya you akan dapat 10. Penyelidikan, GOT. Okay, dia ada. Kuartal yang saya cakapkan tadi tu, pattern, commercialized product, star KPT for community project. Rejected research proposal, this all will be counted untuk research punya bonus. Khidmat professional, other generation sponsorship, lain-lain, webometric, e-content, non-read solution, KAI. Di bahagian bonus ini juga kemungkinan dalam masa yang akan datang kemungkinan juga akan ada perubahan pada calculation yang dibuat. Okay. Tapi setakat hari ini masih sebegini. Okay. Ini yang saya maklumkan tadi untuk komitmen kualiti peribadi staff. Ini yang akan menentukan sama ada seseorang staff itu mendapat 10 markah pula, 100 markah ataupun tidak. Okay. Tidak seperti sistem version 1, but escaping is 100%. Okay. So kalau you punya tu pun rendah, you still have chances to get 100%. Okay.
Juga kalau dilihat di sini, bila PPP3 memberi markah, saya pun kadang-kadang hadapi masalah yang sama. Untuk first stage, PPP3 akan bagi markah. So, bila PP3 bagi markah, katalah saya bagi markah 10. Yang tertera di sini adalah 5. So staff pun mula bertanya, kenapa bagi saya markah 5 je? Saya tak perform ke apa? Sebenarnya dia markah tu PPP3 plus PPK divided by 2. So bila PPK bagi lagi 10, 10 tambah 10 bagi 2 barulah dia nampak 10. Itu pun kalau 10. Okay. Cuma di peringkat SKM, kita ada satu jawatan kuasa, task force yang menentukan markah kualiti peribadi yang 2 tahun lepas dipengerusikan oleh pengerusi sekolah. Kita ada situ wakil DS52, wakil DS54, wakil profesor, wakil pentadbir. Dan di situ kita akan berbincang berapakah markah kualiti peribadi yang sepatut diberikan kepada seseorang pensyarah ni. Okay. Mungkin on academic side kita tak tahu. So kita dapatkan feedback daripada naib pengurusi akademik. On the research side, from kawan dia pun kita boleh dapat feedback. Okay. Untuk memberi markah kualiti peribadi supaya lebih adil kepada staff. Kita boleh mengambil kira seperti 360 darjah evaluation. Okay. Untuk kali ini kita tengok untuk sistem 1, just untuk makluman semua. Universiti sekarang bergerak ke arah untuk sepenuhnya menggunakan version 2. Tapi buat masa ni masih ada staff-staff yang menggunakan version 1. So insyaAllah next year or next 2 years UTM akan transform completely kepada version 2.0. Kalau saya tengok sini, ini pengajaran. Ini yang saya katakan tadi tu sebab dia lump sum di sini, dia tak ada komponen sebagaimana version 2. Sebab tu version 1 lebih mudah untuk you dapatkan markah bagi professional services. Okay, berkenaan dengan sistem juga pengesahan data, kita sedia maklum there is a lot of data. Okay, there is a lot of data. Jadi di SKM saya cuba sedaya upaya untuk menyemak setiap data rather than menggunakan bulk verification. Sebab saya perlu memberi keadilan kepada semua staff. Di SKM kita ada staff, kalau tolak COE mungkin dalam 90 orang staff. Kalau kita tolak staff COE dan sebagainya, yang saya bukan PPP3. So you boleh bayangkanlah kalau seorang staff datanya 100, berapa data yang kita perlu lihat. Okay. Sebab tu saya kena pastikan semakkan data ni boleh dimudahkan. Sebab tu saya cuba ambil inisiatif untuk sediakan satu guideline bagi memudahkan saya menyemak data LPPT staff. Rasa dah nak habis ni, bonus ini pun lebih kurang yang tadi je. Cuma saya sharekan untuk di peringkat FE, kita telah buat ketetapan kalau di school yang menjadi PPP3 adalah naib pengerusi penyelidikan dan staf akademik, sebab dia ada portfolio staf akademik di situ. Bagaimana portfolio saya sebelum ini. Dan PPPK untuk staf biasa, I'm talking about staf biasa adalah pengerusi sekolah. Saya tak pasti di FETI dan FSH bagaimana amalannya. Itu je saya rasa. Thank you for my sharing today. Terima kasih PM IR TS Dr. Zaini atas sesi pertama lah kita kata, sebab saya nampak di chat banyak
ada juga soalan-soalan yang dikemukakan, dan kalau tu kita nak doktor respon lah. Boleh doktor? Saya teruskan soalan. Okey, untuk memudahkan boleh saya bacakan soalan dekat chat. Kesian dah Dr. Zaini. Boleh tak saya dah copykan dan letak dekat Word supaya saya baca satu-satu, senang. Kalau mungkin ahli-ahli daripada FETIR yang lain pun boleh tolong menjawab ni, bukannya saya je. Saya rasa ramai yang lebih aktif daripada saya ni. Tak apa, kadang-kadang kita bagi honor lah pada penceramah. Okey, soalan pertama Dr. Aini Suzana, Dr. PM Dr. Aini Suzana ni ada 2 soalan. Saya bacakan dua-dua soalan dia supaya sekali jawab kot. Khidmat profesional, keahlian untuk chairman dan AJK peringkat nasional dan antarabangsa. Apa perbezaan markah sumbangan ke? Ada perbezaan markah sumbangan ke? Saya rasa macam dah cakap dalam slide tadi. Perbezaan markah sumbangan? Keahlian untuk chairman dan AJK peringkat nasional dan antarabangsa. Ada perbezaan markah sumbangan ke, atau lebih baik Dr. Aini cakap secara live kot? Ada, memang ada beza. Ya, silakan. Memang ada beza. Sebab tu yang saya cakap tadi, pilih mengikut peranan kita. Kalau kita lantikkan di peringkat international, Kalau peringkat national, so tolong pilih drag box tu national level. Memang ada beza. Tapi ada juga OD komponen-komponen role yang tak ada beza. Okay. Kalau sekali saya nak cerita yang tu is very detail lah. It's on technical punya ni. Tapi in short punya answer, memang ada beza. International, national, faculty level. Okay. Menjawab ke Dr. Aini? I hope she's still around. Thank you, Prof. Prof. Hadia Dr. Zaini. Thank you very much for the feedback. And then soalan kedua daripada Dr. Hasmiria Ma'ruf, I believe from Faculty Science. Prof, kalau lantikan di faculty tapi untuk kerja tahap international, contohnya international conference, macam mana tu? Takkan masih level faculty? Okay. Soalan yang sama juga kita terima daripada staff FSSH sebelum ni. Okay, pendekatan yang kita buat di SKM, sekiranya namanya international conference and the delegate could be national and international, kita akan consider international level. Okay, melainkan you punya conference tu hanya staff UTM je ada. Tapi saya percaya nama international conference ni biasanya participant dia coming around the world. So it can be considered international level. Saya rasa pun benda tu understood good. Dan soalan ketiga daripada FETIR, Dr. Hafiza Abbas, pengerusi saja dikira, bagaimana dengan AJK lain? Kira kategori ahli juga? Ini untuk jawatan kuasa ke apa tu? Itulah. Kalau jawatan kuasa, ahli memang dikira sebab tu dia ada 2 kategori, pengerusi dan ahli. Pengerusi dan ahli. Cuma untuk kes-kes MOU. Kadang-kadang MOU ni pun ramai juga staff yang komplain, yang tukang buat MOU tu je, yang bawah-bawah tu tak dapat apa. Okay. Biasanya kes-kes macam ni, biasa saya minta PA saya dapatkan dokumen original MOU, and then saya minta dia buat satu surat. We call it pengelola MOU tu lah, staff yang bertanggungjawab. Dia buat lantikan. Dia buat surat lantikan, senaraikan semua staff dia. Kita lantik. Ya, semua staff dia akan guna attachment tu masukkan dalam LPPT. So it's very clear. Selalunya kalau sedikit perkongsian lah PM Dr. Zaini, selalunya kalau di FETIR, kalau begitu kami lantik sebagai task force MOU. Jadi dia kan sign, ni dia task force MOU. Semua task force lah. Sebab dia kadang-kadang kalau MOU tu ada 2 key person, dekat kertas kerja muka surat depan tu disediakan, saya suruh letak 2 nama. Dekat dalam kertas kerja tu letak pegawai bertanggungjawab, 3 orang. Puas hati. Ya. Dan saya kata kalau lah kita meletak LPPT tu nyawa kan. Ya. Ada orang dianggap dah macam nyawa. Sebab bulan 11, bulan 12 ni, yes, diibaratkan macam dibangunkan di padang mahsyar tau.
Konon-kononnya. Saya tengok semua data masuk. Tetapi Apa? ada juga staff, kita Ya. tahu dia buat banyak kerja tapi dia tak masuk. Kita pula kena kejar dia. You buat ni kenapa tak ada? You buat ni. Ada juga itu yang Ya, sangat betul. zuhud lah, zuhud. Sebab tu yang saya cakap tadi, saya mengambil pendekatan tiada lampiran kita tak sahkan. Walaupun Ya. kita tahu apa dia buat. Sebab tu biasa kita hubungi staff tersebut, tolonglah masukkan. Kalau tak At least masuk, the email. At least ada bukti dekat ya, email. ya. Email Right. ke apa ke. Okey, satu lagi daripada Dr. Aini Suzana lagi. Consultancy projects offer letter was received in December 2020, but the project implementation is from December till June 2021. Boleh masukkan untuk 2021 ke? Ni consultation ke? Ya, perundingan. Kalau consultation yang saya cakap tadi tu lah, sepatutnya dimasukkan dalam Inocom and then it will be counted selagi tempoh tu sah. Valid. Ya, Ya, istilah tempoh tu valid. betul. Thanks, Doc. Alright. Next, from Datuk Profesor Alimatun. Saya pun tak tahulah sama ada you are the Prof right Halimatun person. pun ada ke? Ada. Kalau tidak jawab di sini, mungkin next cycle. Sebab selepas ni kami berhajat dan berhasrat untuk menjemput penceramah lain bagi penilai pula nanti. Tetapi mungkin ni boleh dijawablah kalau ni. Mengapa kualiti penyelidikan hanya bergantung kepada pelajar GOT sahaja? Banyak lagi entiti yang perlu diambil kira sebagai kualiti penyelidikan seperti publications, research output, etc. Kepimpinan penyelidikan juga bergantung kepada postdoc dan amount grant yang diperolehi. Silakan, Dr. Zaini. Okay, kalau saya boleh share balik saya punya tu tadi. Saya rasa ni merujuk kepada research kan, research komponen lah. Mana tadi saya letak? Saya rasa macam dah nampak. Okay, Prof Halimatun maksudkan yang kualiti ni ke? Tu kan? Kualiti penyelidikan, bahagian penyelidikan ada 7.5 markah dia. Yang itu hanya bergantung pada kalau ada graduate student pada tahun tu dia akan dapat markah. Kalau tak ada, tak ada. Okay. Prof Halimatun, kualiti tu, yang kualiti. Ya, faham. We aware of this and then untuk makluman Prof juga sebenarnya telah ada beberapa pindaan dibuat. Untuk yang kualiti ni, kalau ikut kertas kerja, guideline yang asal memang sebagaimana yang Prof cakap, tapi bukan GOT Prof, student yang graduated. Ya, yang graduate saja. Ya, graduated. Dia maksudnya tiap-tiap tahun staff tu kena ada graduated. And then BSM and then UTM also receive a lot of complaint lah. Impossible tiap-tiap tahun boleh ada yang graduated. Tak, lagipun research doesn't mean that you mesti ada research student. Ya, betul. Postgraduate student doesn't mean that when you do research, you mesti ada postgraduate student. Patutnya you buat research tu sendiri. Bukan postgraduate student yang buat. Ya, betul. Setuju dengan Prof. So, saya just nak maklumkan telah ada kertas kerja untuk berlakunya pindaan di atas elemen kualiti PGS ni yang telah dibentangkan di JKT-SPI. Saya tak berani nak cakap dia punya yang the exact statement tu sebab kena refer cabutan minit mesyuarat. Okey, terima kasih. Memang telah ada pindaan. Terima kasih Prof. Thank you. Dr. Zaini, Prof Asuti Rahman Tamuri. Sekejap aja. Okay, silakan Cik Rahman sebab saya ada lagi 3 soalan yang kena saya. Benda yang sama juga untuk silakan. Publication, quality publication hanya dikira untuk Q1 and Q2 saja. Betul? Quality publication. Research output. Yes. Ya, research output lah. Ya, Dr. Zaini.
Q1 and Q2 saja untuk kualiti. Okey. Kejap saya nak open saya punya kejap. Yang also 7.5 research output quality. Yang hanya diambil kira Q1, Q2. Okay. The right person yang answer untuk komponen research ni sebenarnya adalah Professor Chu. Okay. Kita harap Professor Chu ada kat sini. Tapi saya tak boleh bagi detail Dr. Rahman. Okay. But hasrat asalnya memang sebagaimana saya cakap tadi. Ia merujuk kepada Myra. But Myra, Q1, Q2 will be counted with higher mark for Myra. Sebab tu yang research output, sebab tu saya cakap tadi, bila ada banyak Q1, akan berlaku limpahan. Okay. Tapi untuk ni, kuantiti masih mengambil kira komponen-komponen publication yang lain. Itu je. Dr. Rahman cadangkan kualiti tu juga merangkumi publication yang lain kan, Dr. Rahman? Dr. Zaini ada jawab tadi, itulah lulusan universiti pada tahun 2018. Untuk so far from discussion di peringkat task force yang kita sentuh setakat ni hanya PGS kualiti PGS tu yang Prof Halimatun suarakan tadi je. Yang kualiti RO ni saya tak pasti. So tanya sekejap, untuk kualiti tu ada tak you all punya task force ataupun pengurusi ke buat study untuk social science, compare social science dengan science kan? In terms of QI, Q1 and Q2 ni, social science banyak tak dapat? Is it easy to get Q1, Q2 for social science? Have you done the study on that one? There are two categories, social science and science and technology, if I'm not mistaken. Berdasarkan taklimat sebelum ni pun, memang ada dua kategori, social science, social science and science and technology. Ada dua kategori. Yang saya paparkan di sini adalah untuk science and technology. Saya rasa I know that. yang social science within. For social science, those are under social science punya portfolio. We are not under the science stream lah. We are from social science. So ramai tak yang dapat Q1 and Q2? To be fair to the social science. Saya tak boleh jawab soalan tu untuk social science. Mungkin tu kata you don't have the data offhandedly. Yeah, I don't have the data. Kalau Chu jabat TNCPI mungkin boleh jawab. They have all the research data. Kita tak ada data offhandedly dan kita tak bolehlah cakap sesuatu yang kita tidak pasti. Okay, tetapi memang jelas ada perbezaan. Sebab itulah dalam proses kenaikan pangkat di S54 dan VK7 dia ada pencapaian untuk social science berbeza dengan untuk sains dan teknologi dan engineering. Kan? Contohnya kalau PI untuk PM, PI kena 3 bagi mesti minimum 30,000 bagi sains teknologi, tapi bagi social science PI untuk 10,000 sahaja. So adalah perbezaan dan I'm pretty sure nanti bila kita next cycle dengan saya akan cuba dapatkan memang pengurusi task force ataupun salah seorang jawatankuasa LPPT lah supaya dia lebih cerah. Saya berpindah kepada soalan seterusnya daripada Dr. Aini Suzana lagi. Keynote speakers at national and international level sama level dengan penyampaian taklimat ke? Boleh ulang soalan dia? Dok, tadi Dok mention the penyampaian tadi, ada penyampaian taklimat. So, penyampaian taklimat. Yes, tak sama. Soalan Dr. ini ulang balik lah kot. Ni saya copy daripada chat. You kata keynote speakers at national and international level sama level dengan penyampaian taklimat ke? Okey, dia dua kategori yang berbeza tu dua kategori yang berbeza. Keynote speaker tu yang sepatutnya lagi impact compare dengan penyebaran ilmu tadi tu kan, you comparekan penyebaran ilmu ke? Yes Dok, under that slide. Exactly. Ya, penyebaran ilmu tu kurang impact sikit, yang impact tu yang keynote speaker tadi
Saya tahu sebab ada pensyarah juga yang dia keynote speaker tapi dia letak OD-nya penyebaran ilmu. Mungkinlah markah dia rendah sikit. Tak bersesuaian dengan yang sepatutnya dia letak lah. Contohnya macam tu lah. So kalau kita pengesah menyemak, kadang-kadang saya nasihatkan dia kalau tengok markah dia lah. Itu sebabnya baik masukkan data, isi data lebih awal supaya yang menyimak pun dapat semak lebih awal, sempat lagi tukar. Ya, yang mengesah pun kena awal lah. Mengasah memang biasanya by September, Oktober dekan dah mengingatkan dalam JE. Ya. Alright, saya berpindah kepada soalan seterusnya Dr. Zaini daripada Dr. Hazilah. Boleh saya tahu di bahagian bonus siapa yang patut sahkan bagi setiap kategori? Sebab previous LPPT ada bahagian bonus yang tidak disahkan pun. Okey. Ni masalah rumah tangga ni. Macam ni, sekejap saya buka sekejap. Tadi you ada yang bonus tu very interesting lah. Yang you dah sahkan bonus tadi. Bonus. You ada bincang pasal bonus tadi. Okay. Kalau ada yang tak sahkan tu, okay, untuk yang pengajaran ni definitely datang daripada data IMS dan beberapa kualiti akademik, kualiti pengajaran disahkan oleh PPP1 iaitu your pengarah program, head of director lah sebelum ni, pengarah program. Ya. Untuk penyelidikan ni by default, okay, dalam sistem, so you ada GOT, nanti ada bonus. Macam kuartal tadi you ada 10 Q1, definitely nanti akan ada limpahan di sini. Pattern kalau you masukkan dalam Inocom pattern akan ada, so tak ada pengesahan diperlukan itu. Khidmat profesional. Khidmat profesional ni adalah PPP 3. Depend on who's your PPP 3. Webometric, e-content, ni banyak pihak ni. Ini melibatkan banyak pihak. Ada yang UTM lead. Contohnya e-content. Kalau tak silap saya, e-content adalah di bawah UTM lead Dr. Nur Biha. Okay, mungkin bukan Dr. Nur Biha yang sahkan, saya tak pastilah. Tapi entiti yang diletakkan tanggungjawab adalah di UTM lead. Webometric pun dia ada entiti dia. Non-reimbursed contribution adalah PPP 2. Your RG leaders. KAI adalah PPP 3. Okay. Memang ada berlaku, mungkin ada kekilafan, terlupa nak sahkan ke data, itu mungkin ada berlaku lah. Saya tak menolak benda tu berlaku lah. Cuma apa yang kita sebagai staff akademik, sebab tu bagaimana yang Prof Astuti cakap, kalau boleh kita aware, alert dengan markah kita. So cuba buka berapa markah, ada tak data ni disahkan, berapa. Kalau ada data yang tak disahkan, tolong maklumkan kepada pengesah. Sebagai staff akademik, you have right to know who is your PPP1, PPP2, PPP3 and PPPK. Patutnya you tahu data tu, siapa you punya pengesah data. Okay, saya harap saya menjawab soalan doktor tadi. Okey Doktor, saya berpindah ke soalan seterusnya dari Fakulti Sains. Assalamualaikum, daripada Dr. Faisal Basir. Penyelaras kursus perlu letakkan di bahagian mana? Penyelaras kursus. Penyelaras kursus also interesting. Interesting. Kadang-kadang satu kursus tu ada 5 sections kan? Ya, saya faham sangat. Saya teringatlah zaman-zaman kat mechanical, bila dah pindah Razak tak ada pula, tak adalah teruk tu. Saya faham penyelaras kursus ni kerja. Nak mengejar. Macam-macam. Kerja banyak ni, nak set ni dengan masa COVID situation ni, nak set online examination. Okay. Di SKM, penyelaras kursus, saya pun kadang kesian jugalah. Kadang-kadang kita nak menyantuni staff ni, memandangkan dia punya effort, dia punya hard work.
So kita kata bolehlah dimasukkan juga. Sebagai contoh saya kata macam pakar rujuk. Mungkin nampak macam tak berapa sesuai. Tapi saya buat ketetapan sebegitulah pakar rujuk. Setujulah, saya pun setuju macam tu. Alamak, my line Terima kasih. Silakan. Line Dr. Zaini ni masalah pula. Saya pun risau line saya ni. Tantan line saya kot. Dah, okey dah. Dah line Dr. Zaini ni. Can someone text him kata minta dia keluar dan masuk balik pun boleh kot. Assalamualaikum, dengar? Salam. Awak Sorry. line tu. Line saya disconnected tadi. Okey, tak apa, silakan. Saya rasa dah menjawab kan. Can I move on to the next question, Dr. Zaini? Boleh. Okey, soalan seterusnya. Tapi tadi penyelaras khusus dah settle ke? Saya jawab tadi sampai dekat mana dengar. Pakar rujuk. Sebagai boleh diterima sebagai pakar rujuk. Saya ada jawab tadi, mungkin tak dengar ke, saya punya disconnected Dengar, ke. kami dengar. Dengar sampai tu. Cuma saya tambah sikit tadi. Penyelaras khusus ni sebenarnya untuk BTSA dia ada slightly higher mark. Betul. Untuk penyelaras khusus compare dengan yang bukan penyelaras. Provided that pejabat akademik memasukkan OD yang tepat untuk kategori penyelaras khusus. So sebenarnya reward dah diberi di bahagian itu. Okay? Betul. Dia ada slightly dekat higher. BTSA, yes. Ya, BTSA tu. Okey, saya berpindah pada soalan seterusnya daripada Dr. Zila again. Apa perbezaan dokumen sumbangan di bahagian bonus dengan endowment / hadiah di bahagian generate income? Saya tahu Dr. Zaini ada orang dia memang print out kan yang dia punya slip gaji, potong endowment, so nak dapat bonus. Ada juga buat macam tu. Silakan. Sekejap Ya, sekejap soalan je. Boleh ulang semula soalan tadi? Okey, apa perbezaan? Saya tak tahu kalau Dr. Hazilah ada kat sini, sila cakap secara live. Assalamualaikum. Prof, memang itulah soalan saya sebab dekat bahagian bonus dia ada satu bahagian sumbangan kan, Dr. Zaini. Okey. Ya. Tapi kita dekat bahagian generate income tu ada juga bahagian endowment, hadiah yang kita beri kepada universiti. So saya nak tahu lah apa beza sebenarnya untuk dua tu. Dokumen apa yang sepatutnya diletakkan dekat bahagian bonus sumbangan. Saya just nak tambahkan sikit je yang bahagian bonus dan endowment ni. Saya dapat bila saya approve sahkan endowment untuk RG member saya, markah dia masih kosong. Ini terjadi pada banyak member lah.
dia beritahu kat saya yang markah dia orang kosong walaupun saya dah sahkan sumbangan dan endowment dalam bahagian bonus tu. Jadi itulah saya nak tahu juga tu, adakah ada macam amount ke, sebab memang saya dah sahkan markah dia orang memang kosong. Memang tak ada dapat markah. So itulah macam mana ya, dia ada threshold ke atau macam mana? Okey, untuk bahagian ada generation sponsorship tu lah. Betul ke yang tu? Untuk bonus khidmat profesional. Dia yang Betul lah? kekasih tu macam zakat ataupun endowment. Untuk itulah memang tak ada markah lah kalau saya dah sahkan, memang macam tu. Memang banyak lah memang tak ada markah, memang kosong. Yang saya faham sumbangan ni apa-apa sumbangan kita kepada universiti lah kan. Cuma itulah saya nak clearkan apa perbezaan dokumen antara yang endowment di bahagian generate income tu dengan dokumen sumbangan di bahagian bonus. Dokumen yang dimasukkan tu bukti. Yes. Apa benda yang kita nak kena tunjukkan. Dokumen yang mereka masukkan adalah apakah bukti yang perlu di-upload. Betul kan? Betul, sebab saya nampak dua-dua tu sumbangan. Macam itulah. Kalau duplicate memang tak boleh kan, duplicate benda tu kan. Tak boleh. Cuma untuk yang bahagian bonus khidmat profesional tu, dia ada nilai dia. Dia ada nilai. Bukan khidmat profesional, dia ada sumbangan bahagian bonus. Ada satu slot sumbangan. You mean yang bonus punya ke? Ya, bonus. Okay, yang bonus tu, dia letak dalam komponen, sekejap saya tunjukkan, saya sharekan slide saya. Ini ke yang dimasukkan oleh doktor? Ada generation and sponsorship tu. Betul yang tu? Saya tak, kalau untuk saya ni yang di bawah jumlah keseluruhan bonus. Jumlah keseluruhan bonus tu memang dia ada tu memang boleh masukkan zakat atau endowment. Kebanyakan staff yang saya sahkan tu lah memang masukkan dekat tu. Kalau untuk bawah kategori komponen ni, dia ada capping dia. Saya tak silap saya 2,000 dan ke atas ke? Mungkin kalau siapa-siapa boleh betulkan saya. Dr. Nazri Kamar ada. Kat mana Dr. Nazri? Kat mana? Untuk ada generation sponsorship ni. Kalau saya masuk 7P, dia ada 4 je. Dekat 7P tu ada Webometrics, sumbangan Webometrics STM, proposal grant penyelidikan, ketiga sumbangan, keempat e-content. Ni sistem lama ni, Doktor. Azilah sebut berkenaan dengan 3. Sistem lama ke sistem baru? Yelah ini yang IFA yang sedia ada lah. Maksudnya yang baru ke ataupun yang lama? Betul? Yang Doktor soal tu. Dari segi sumbangan di bahagian bonus dengan endowment di bahagian generate income. Dekat sistem lama Doktor ya? Saya refer di rekod 7P. Yang ni saya rasa lebih pada teknikal. Mungkin saya boleh discuss nanti dengan doktor kemudian. PM tepi lah, PM tepi. Takut yang doktor apa ni? Dr. Azilah. Okey, tak apa. Terima kasih. Saya takut ada miscommunication kat sini. Dr. Zaini hari ni membentangkan berdasarkan the latest LPPT punya data, kemasukan data. Takut mereka membayangkan yang saya tak pasti. Jadi I think kalau tu boleh email ataupun message Dr. Zaini. Alright, lebih tepat, lebih ni. Next saya pindah kepada soalan daripada TDPPIP Science. Dr. Zaini, Dr. Suhairul lah. Ya, Prof. Suhairul. Tolong komen sikit tentang hubungan antara BTSA dan ELPPT. Ada yang BTSA K11 150 hingga 200, tapi markah ELPPT sekadar 80 hingga 85. Boleh tolong komen?
Markah BTS yang ni boleh dikatakan kategori markah BTSA tinggi. Markah LPPT rendah. Berapa rendah tadi? 80 ni? LPPT 80 hingga 85 anggaran. Tapi kami pun memang ada kes macam tu. Kami tengah buat analisa sekarang ni. Kami pun tengah buat analisa dan kami pun memang akan menjemput task force BTSA untuk melihat balik sebab ada yang mungkin macam ada technical error dari segi sistem. Ya, betul. Kami memang identify dan mencari root cause untuk memastikan kat mana silapnya. Untuk BTSA dia ada 4 kuadran. Okey. Yang kuadran tadi tu sebenarnya tak ada masalah. BTSA dia pun K11, dia punya markah pun 80 lebih. Yang kita risau hanya ada 2 keadaan. BTSA dia tinggi, dia punya LPPT very low ataupun LPPT very low, LPPT tinggi, BTSA rendah. Rasanya LPPT tinggi, BTSA rendah ni kita tahu sebab apa. Biasanya staff-staff yang pergi buat postdoc, buat sabbatical, ni selalu berlaku. Dia tak masukkan data. Contohnya yang tahun ni pergi postdoc dia tak masukkan data. So dia punya LPPT ada markah menggunakan report dia tapi BTSA rendah. Okay. So kalau yang kes yang tadi 80 tu maksudnya itu normal punya condition tu, tak ada masalah. BTSA rendah, LPPT rendah pun kita tak heran. Yang kita heran ada 2 kategori ni je. Ya, betul. Kami pun tengah buat analisis tu dan dah di peringkat akhir analisis. Tapi okey, saya berpindah soalan seterusnya daripada sains. Saya rasa Dr. Siti Aminah Setu. Salam, penyelaras program adalah lantikan peringkat fakulti atau universiti sebab kadang-kadang terlibat dengan semakan program dan audit di peringkat universiti. Saya nak jawab pun tak boleh. Kasihlah Dr. Zaini, nak ketawa dah saya. Saya faham dah tu. Lantikan surat tu dikeluarkan. Siapa yang sign surat tu? Si dekan kan? Fakulti. So kalau by right sepatutnya dikira sebagai level fakulti lah. Kita macam kami ada sekolah. So dalam tab tu tak ada sekolah. So kita benarkan letak fakulti lah, so kira fakulti. Tapi kalau ikut attachment, ikut our integrity punya ni, patutnya levelnya adalah fakulti. Itu je saya boleh jawab. Kalau saya boleh tambah sikit Dr. Zaini, atas kapasiti dekan lah kalau di peringkat saya. Penyelaras program memang lantikan fakulti ditandatangan oleh dekan dan diperakukan dalam JE sebelum dekan tanda tangan. Tetapi kadang-kadang terlibat dengan semakan program dan audit. Ni 2 perkara. Ada 2 lagi lantikan, ada 2 lagi bukti. Kalau terlibat dengan semakan kurikulum program, fakulti seharusnya melantik sebagai task force, ahli atau ketua task force. Bukti lain lah, penyelaras lain. Lepas tu kita memang lantik dia kena buat semakan kurikulum untuk program tu. Jadi kita lantiklah dia, mungkin dia ketua task force atau dia ahli. Kemudian kalau terlibat dengan audit universiti, maka lantikan dia datang daripada QRIM. Ada lagi satu bukti, kalau QRIM kalau QRIM tak bagi surat, hubungilah EDQS faculty you. Cakap dengan EDQS, saya ni kena jadi auditor untuk petir. Saya daripada faculty science. Jadi EDQS whisper lah dengan QRIM. Perlu ada lantikan rasmi. Jadi ada 3 bukti. Assalamualaikum. Kalau saya boleh jawab. Okey, di fakulti macam tu juga. Macam yang Prof. Asri cakap, kita lantikan fakulti ada. Tapi kalau itu kita task force, lantikan. Kalau jadi auditor kan. Peringkat universiti kita bagi nama dan memang dia kena guna berbeza-beza lah dalam lampiran bukti tu. Yang tu kita terimalah sebagai lantikan yang berbeza, bukti yang berbeza, markah yang Yang kita masukkan redundant tadi, dokumen yang sama diletakkan di beberapa tempat. Itu kalau lantikan berbeza tu kita bolehlah letakkan di beberapa tempat. Betul. Ada yang menggunakan dia dilantik sebagai ahli jawatankuasa conference kan, international peringkat. Tetapi dia gunakan surat lantikan tu juga sebagai perundingan sebab conference tu dapat untung. Ada juga yang buat begitu. Komen? Komen Dr. Zaini?
saya rasa EIPPT dah mula strict kan, jadi dia kena dapat data bendahari keuntungan tu kan. Betul. Kalau Myra memang macam tu, mesti ada duit masuk, berapa nilainya. Okey. Tapi itulah kata dalam LPPT kita masih memerlukan ada some kind of lampiran jugalah yang menunjukkan apa-apa, tapi tak adalah strict Myra tu. Myra tu dia kena tengok betul-betul duit masuk. Yang kita bimbangkan redundancy tu begitu, menggunakan satu bukti tapi untuk claim kepada beberapa jawatan, itu satu. Tetapi ada lagi isu lain yang berlaku, saya dapat tahu daripada pengarah lah kan. Pengarah memang kena mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mengesahkan ni. Sobar yang sangat tinggi. Sebab ada dia dilantik sebagai panel ataupun pemeriksa ataupun penilai proposal defense. Tapi dia letak pula bukti dia reviewer begitu. Ada dia dapat tangkap begitu. Macam itulah, jadi itu saya kata high time lah EIPPT ni dan kita memerlukan pengarah-pengarah yang sangat dedicated dalam membuat pengesahan. Dan bukan saja itu, saya sendiri menegur pentadbir-pentadbir saya yang suka bug, pengesahan secara bug. Bila sampai saya sebagai penilai kedua, saya semak balik, apa ni, ada yang terlepas, ada yang tak semak kan. Jadi tetapi kita melihat kepada keseluruhan warga, saya selalu berpegang macam ni lah. Tak malu ke nanti kalau di padang mahsyar benda tu pun ditanya kan? Cukuplah fikir macam tu. Itulah isu yang memang sangat sukar bila saya dengan Prof. Haji, kita kan TV people tidak tengok staff kan. Kadang-kadang kita berdua borak sampai nak menangis, Prof. Mengapa staff buat macam tu kita? Satu tu dia macam ni, dia kata dia panel reviewer ISI, tapi bukti yang dia naikkan, dia mungkin andaian dia macam ala pengarahku ni mesti serahkan bab macam ni. Tak, kita akan semak satu-satu. Benda tu yang kita tak nak tu. Kita buat secara integriti. Dia ada perception akan sah bug verification. Ada isu lagi bagi penilai jurnal ni, kalau kita tengok bila kita dapat invitation daripada jurnal, kita pun klik yes, I agree. Okay, and then dia dapat hantar. Okay, thank you for accepting our invitation. Tapi dia tak review pun. Saya ada juga yang staff yang macam tu. Bukti yang dia kata dah review. Saya minta bukti yang reviewing proses telah pun dilengkapkan. Rather than yang accepted tu. Thank you kan. Thank you yang you have reviewed. Itu saya minta yang tu. Kalau tidak saya tak akan sahkan. Memang dan ada jurnal dia bagi sijil Ada jurnal dia bagi sijil. Ada bagi sijil. Itu lagi bagus lah. Selalunya dia akan bagi appreciation letter. Yes, memang kita tengok tu. Okay. Ada tambahan lagi daripada Faculty Science juga. Boleh terangkan mengenai limpahan lagi sekali? Mereka nak tahu limpahan tu. Interesting. Limpahan yang buat research tu ke? Yang research tu lah ni. Dr. Faisal M. Basir. Mungkin boleh cakap secara live, silakan. Mana-mana yang melimpah. Orang sains banyak melimpah lah. Yang saya fokus melimpah tadi tu lebih kepada yang research punya komponen. Okay. Sistem baru dan sistem lama hampir sama. Limpahan akan bermula dengan research output. So sebab tu saya bagi contoh tadi banyak Q1. Punya quality tu banyak Q1. So bila research output you dah penuh, dia akan melimpah kepada penyeliaan. Dia punya loop dia. Bila penyeliaan pun melimpah lagi, dia meruah lagi, baru dia akan masuk kepada research input. Gitu je. Cuma untuk sistem baru ni, you must is compulsory to be PI. Mesti ada satu grant sebab kita nak increasekan number of PI di UTM tu lah. That's why kita tetapkan ada PI baru dapat 5 markah. So kalau you dekat research input pun melimpah, yang ni kes-kes yang banyak Q1, banyak Q2 lah, baru dia akan melimpah lagi ke dalam bonus. Okay. Di samping limpahan-limpahan ni, kalau sistem lama, version 1.0, professional services tu pun ada limpahan-limpahannya.
Tapi dia berada di komponen yang sama tu mungkin kita tak berapa nampak lah. Saya bagi contoh je yang sistem lama. Contohnya di sini. Bergantung juga kepada penilai. Mana saya tunjuk contoh ni? Di sini. Kadang-kadang you punya penglibatan akademik markah tinggi. Pembentangan persidangan kurang. Keanggotaan dalam jawatan kuasa luar ni ada kurang. Kalau di SKM saya mengambil kira limpahan tu ke tempat lain. Saya tak adalah ikut default markah yang dipaparkan dalam sistem. Itu je lah. Cuma pembentangan persidangan ni kalau you nak dapat full mark, you kena ada 2 data. Untuk sistem lama ni kena ada 2 data. Itu je sebut sikit berkenaan dengan limpahan. Ada lagi soalan daripada Prof. Dr. Rahman Tamuri. Khidmat profesional keusahawanan organisasi. Boleh explain detail? Dr. Rahman, yang ni yang komponen yang jadi khidmat profesional. Tambah campur sekali lah. Satu tanya kegiatan dan sumbangan luar virtual run dikira atau tidak? Virtual run? Dia program tu, dia buat macam run tapi dia is a virtual run program. Selalunya dapat e-cert kan? Cert biasanya. Kegiatan dan sumbangan luar. Boleh lah kalau nak masuk situ. Yang ni macam tak berapa ni lah. Memang macam-macam kadang-kadang staff masuk tu kan. Itu untuk staff bukan akademi banyak markah tapi kita tak ada banyak. Ya. Untuk kita tak berapa tapi saya nampak memang ada juga staff masuk kan. Kalau kita tengok dalam zaman COVID kita ni, webinar tu, virtual webinar tu memang terlalu banyak. Ada yang masukkan semua juga. Itulah jadi kita lah yang kena sahkan tu kan. Cuma yang soalan Dr. Rahman tadi, berkenaan komponen mana tu saya tak pasti juga tu. Dr. Rahman yang soalan tadi. Dalam khidmat profesional, so dia dekat ada satu bahagian tu dapat organisasi keusahawanan. Tak faham maksudnya nak siap apa. Okey, yang last tu. Ya. Dia keusahawanan organisasi. Yang ni tab baru yang diwujudkan untuk version 2 ni. Yang ni lebih kepada high COE punya team. Ada spin-off company. Sebab tu saya kata tak ramai yang terlibat ni. Anak syarikat UTM benda ni kan. Perbadanan kerajaan. Saya sendiri pun tak pernah masuk data kat sini, Dr. Rahman. Okey, terima kasih. Kalau geng-geng yang high COE ada spin-off company mungkin menggunakan data kat situ. Saya ada daripada Joe sebab dia tak tahu nama dia, Dekan Fakulti Sains. Aku baca sebab I think your staff. Alright, daripada Joe Zaizul Fazli. Bonus pengajaran menyatakan track pendidikan normal adalah 6 kredit. So 7 to 9 kredit 5 markah, 9 kredit 10 markah. Soalannya, normal 6 kredit ni merujuk kepada 1 semester atau 1 tahun? 1 session. 1 tahun. 1 tahun, yes. Sebab tu saya boleh katakan di SKM, we have a lot of student. Untuk teaching bonus 10 mark tu senang-senang je di SKM ni dapat. Tapi mungkin tak di PTJ lain. Okay. Sebab kita memang sebagai contoh pentadbir kalau tengok situ 3. Kalau saya sepatutnya 1,5 je satu sem. Tapi saya ambil 3. Betul. Saya ada 1 sem 6 kredit. So untuk nak menjawab soalan tadi, in short, untuk 1 tahun, 1 session. Right, thank you. Next, Dr. Prof. Zaitun, ada soalan lagi daripada sains. Nurul Aini Jaafar. Nurul Aini, okey. Saya nak tanya, untuk conference cukup ke jika 1 international conference dan 1 national conference? Tadi rasa Dr. Zaini dah jawab. Kalau untuk conference kan ada 2 kan? Dia ada different level tu. Yes. Okay. Saya pun ingat lupa saya nak kena buka balik dokumen tu. So kalau international level maka dia 5. Sebab tu dia perlukan 2. Kalau national level dia 2.5.
So you tak akan dapat 10 lah kalau satu international, satu national. Kalau saya silap, saya minta maaf, saya nak kena refer balik dokumen. Tapi kalau silap saya macam tu. Sebab selalunya international conference kita letak 2, dia akan dapat full mark untuk international conference. Especially yang sistem lama. Okay, saya rasa this is the last 2 question kot. Mungkin last question daripada Fetir Dr. Hafizah Abbas sekali lagi. Journal tu pada pendapat saya, surat masa dapat undangan boleh dikira juga. Dan dah habis review pun ada surat penghargaan. Jadi boleh dikira juga. Itu pada pendapat saya. Ya. Saya menghormati pendapat semua orang, okey. Tapi saya tekankan di sini, saya punya pendekatan yang saya buat di SKM. Mungkin Prof Astuti di FPT nak mengambil kira, menyantuni staff, boleh, tak ada masalah. Boleh mengambil kira cadangan tersebut. Saya pun santuni juga, tetapi apa-apa pun kita adalah rules. Ya. Macam kalau kita beli tiket wayang, tak bermakna kita tengok wayang tu kita tahu ceritanya apa. By the time cerita start, kita ada panggilan lain lebih penting, kita tak tengok wayang tu. Ya. Kan? Saya membuatkan ketetapan begitu sebab saya ada kes yang saya boleh detect. Betul. Sebab tu saya tak nak lah ni kan. Sebab tu saya cuba elakkan benda ni berlaku. Betul. So, itulah yang saya maksudkan tu. Sebab there are always many smarter way orang nak buat kalau memang hidup dia nak markah. Tetapi kalau dia fikirkan integriti memang genuine lah kan. Ya. So depends apa hasrat dan desire dia sebenarnya. Right? Nah, kalau desire dia keberkatan, saya rasa kita tak perlu pun ada sharing session ni. Kita ni nak membetulkan yang mana yang ni kita ambil ni, dan kemudian kita nak lebih adil kepada staff supaya kemasukan markah tu lebih tepat dari segi pemarkahan. Mungkin memang dia ada bukti yang mencukupi, tetapi perkongsian Dr. Zaini tadi jelas yang mana sepatutnya lebih beri markah yang impact yang lebih besar. Jadi dia masuk kepada tempat yang betul. Itu saya rasa salah satu manfaat daripada perkongsian kita pada petang. Kalau saya boleh tambah sikit. Silakan. Bermula setahun lepas, BSM ada buat satu, dia kata pasar. So bila staff dah isi, lepas tu pengesahan dilakukan, dia ada few days staff untuk menyemak semula data. Okay, so please gunakan period ni untuk menyemak semula data yang telah dimasukkan. Sebab di SKM, saya mana-mana data yang saya tidak sahkan, saya akan letakkan dalam catatan. Mohon masukkan ni, kalau redundant saya cakap data telah declare di dalam PK bla 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 bla. So cuba refer my comment, you betulkan, and then dia akan boleh betulkan. Tapi masalahnya ramai yang tak refer back, dia tak alert dengan data yang dimasukkan, berapa markah dia semasanya, okey. Itu kadang-kadang ada. Dan saya yakin ramai pengarah di Fetir, pengarah-pengarah Fetir pun ada di sini, dan kami ada 4 pengarah jabatan, dan memang itulah amalan yang dibuat selepas buat pengesahan. Kalau ada redundancy, saya nampak malah ada pengarah to the extent dia sisi kat dekan pun baca, oh dia ni, kita pun tahu juga, bagus juga kan dia sisi kat dekan. Jadi dia kata salah satu sebab dia sisi dekat dekan supaya dekan aware yang dia sebagai pengarah telah melaksanakan tugas dia dengan betul. Jadi dia takut nanti kalau dia tidak sisi kepada dekan, mungkin yang maklumat sampai kepada dekan lain pula kan. So communication tu perlu jelas. Jadi memang diberi peluang untuk dibetulkan dan dinyatakan kesilapan memasukkan di mana dan sebagainya. Saya rasa itu berlaku. Saya buka mungkin soalan terakhir daripada mana-mana, sama ada Fetir ataupun Faculty Science, silakan. Tapi Dr. Zaini UK kuat tau, saya demam tau lepas second shot. Saya bukan second tau, first. Oh, okay, tunggu second shot. Oh. Ada soalan lain? Saya rasa jelas, dan Dr. Zaini kalau tak silap saya daripada chat tadi ada yang kami rekodkan, dan nanti PSM kami akan share the recorded version ni kepada PSM Faculty Science,
dan juga kalau tidak keberatan untuk berkongsi slide lah nanti insyaAllah dengan sedia. Saya rasa sangat bermakna, especially table-table yang membezakan pengiktirafan akademik, penglibatan akademik dan sebagainya itu sangat, saya rasa sangat bergunalah kepada PYD dan juga kepada penilai-penilai. Saya over to you, Prof. Zaitun. Kalau ada apa-apa lagi daripada saya boleh few words before habis. Silakan. Saya bagi pada Dr. Zaitun dulu kalau dia ada apa-apa nak tanya ataupun. Okay, sila dulu. Saya ucapkan terima kasih dan saya harap sesi ini sangat berguna bukan sahaja untuk staff tapi untuk penilai ya. Jadi saya harap kita akan gunakan dengan sebaik mungkin lah dan hopefully this year we'll see a better pengisian LPVT dan lebih mudah untuk kita menilai insyaAllah. Ya. Thank you so much. Silakan Dr. Zaini. Okay, so saya bagi pihak saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir hari ini. Okay, terima kasih kepada FETE, Dekan FETE dan semua tim FETE dan Dekan FS dan tim FS kerana sudi menjemput saya yang hanya pengalaman ni tak seberapa, sedikit pengalaman je yang boleh dikongsikan bersama ini. Sekiranya saya ada terkasar bahasa, saya mohon maaf kepada semua. And then saya nak tekankan sekali lagi sesi perkongsian saya ni lebih kepada pengalaman because LPPT bersifat subjektif. Okay. Hasrat saya hanya untuk memudahkan penilai yang menilai. PYD especially. PYD. Okay. So macam saya katakan sebelum ni, pokok pangkalnya adalah kita perlu ada nilai-nilai trust UTM ICES. Okay. Especially integrity dalam melibatkan kemasukan data bagi yang menilai dan juga bagi yang dinilai. Okey, saya rasa itu je. Terima kasih semua kepada sudi mendengar. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bagi pihak Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas perkongsian PM Dr. Zaini, pengerusi Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan UTM, dan saya anggapkan saya berdoa agar ia ini menjadi satu amal jariah kepada beliau, especially bila slide itu akan digunakan nanti, dan saya harap tidak serik untuk menerima undangan-undangan kami lagi di masa akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini dan ada beberapa cadangan daripada peserta tadi. Harap Dr. Zaini dapat panjangkan juga kepada task force lah insyaAllah. Jadi over to you Cik Nasir. Terima kasih pada yang berusaha Prof. Dekan, Fatir. Jadi kita sampai ke penghujungnya dan saya rasa sekali lagi ucapan ribuan terima kasih daripada pihak pejabat PDPI kepada terutamanya kepada yang berusaha Prof. Dekan Fatir, yang berusaha Prof. Dekan Fakulti Sains yang sudi meluangkan masa dan terutamanya kepada PM Dr. Zaini sebagai penceramah daripada dan saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang bahagia Prof. Datuk Zainai, di PPI, daripada FETIR dan juga daripada Fakulti Sains, semua tim pengurusan daripada FETIR, Fakulti Sains, semua profesor dan juga persarakan yang dapat hadir dan juga rakan-rakan PPP daripada Fakulti Sains yang dapat bersama pada petang ini. Jadi grup foto sejarah ni, joint venture. Boleh. Okay, mohon on camera. Tak tahu siapa yang nak ambil ni. TD saya dah masuk. Tu TD saja. TD saya ambil lah kot. Kita memang pandai ambil gambar. Dr. pandai. Okey, sekejap ya. Okey. Lama senyum ni. Okey, page 1, 1, 2, 3. Dia banyak Ya, dia banyak page sekejap ya. Ni page pertama. Ni pun makin kita tadi hampir ada dalam 160. Ya. Sekejap ya.
Page kedua, kes senyum balik. 1, 2, 3. Tak tahu page mana kita duduk. Nah, entah je lah. Senyum je lah. Senyum je. Prof Astuti boleh nanti saya ambil masa sekejap nak bincang sikit. Ada sikit. Okey, siapa tu? Rahman. Boleh. Saya 5:30 chair meeting ni. Sampai malam meeting hari ni. Malam meeting dengan Datuk. Terima kasih Datuk Zainal. Hudi Hadi. Oh, Datuk tu sifu kami. Saya tengok apa berubah ya ni, nampak lebih kurang juga tak banyak perubahan sangat kan. Umur interface juga nampak baru. Alah, kalau orang dah tengok bonus betul lah dia tanya macam tu. Banyak page ni, kira-kira ni. 100. 160 tadi. Tapi dah kurang lah. Jadi kita tak boleh ambil semua kot. Setakat yang ada ni. Siapa yang ambil ni sebenarnya? Tu Nazri mana? Nazri Kamar. Dia ada meeting lain. Nazri meeting. Nazri Marin ada. Nazri Marin mana? Dia Dean Course ACAP. Kebetulan banyak meeting hari ni. Saya pun ada meeting tadi. Siapa tu kami gambar ni sebenarnya? Betul, Shazli bro. Selesai lah insyaAllah. Alright. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaitun. Dan kita tahu host jangan ni dulu sebab orang fakulti saya nak bercakap dengan saya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Dr. Zaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang tak buat e-cert lah. Cert kena hantar kemudian lah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zaini. Okey. Cik Nasir Azhari. Ya. Okey. Okey, no problem. Nanti kita tu. Yang nak berbincang dengan saya tadi siapa Dr. Rahman ni? Dr. Rahman, okey. Cik Nasir pun ada kat sini. Okey. Right. Saya wakil HCP lah. HCP kita sebab kita sedang kumpul data pelajar tentang vaksin. Okay. Right. So Tentang apa? Status vaksin pelajar. Vaksin, okey, right. Okey, daripada data yang saya kumpul sekarang ni, kita ada 6,000 lebih. Tapi kat FETE tu pelajar je, UG sangat sikit lah, 38 je. Pelajar tu. So jadi kita nak minta sebarkan kepada pelajar supaya mereka jawab soalan tu lah. Dia simple je, tak sampai 1 minit pun siap. Boleh bro. Cuma okey. Ni link kat sini. Boleh check lah. Ni link saya kat sini. So untuk pelajar lah sekali saja dia sebab kementerian nak 30 bulan. Kita boleh tadi bro. Okey, terima kasih. Cik Nasir nak ingatkan je lah. Data ni memang kita pantau. Terima kasih. Setiap jam kita akan pantau. Ini Dr. Rahmannya. Saya selalu pernah dengar nama. Tapi tak tahu orang yang handsome ni. Tak ada handsome sangat. Saya dengar itu duduk Pasir Gudang sekejap. Saya dengar ceritanya. Kejap je. Dengan Fatih. Fatih sekali dengan dia. Okey, itulah. So jadi tak apa. Saya nak double confirm. Untuk yang data ni untuk UG saja ke termasuk PG nak? PG semua sekali. Right, okey. Dr. Cik Nasir terus belas dekat grup penyelaras. Boleh bro. Tadi sebenarnya ada grup penyelaras jadi cepat sikit. Saya dah minta juga pejabat akademik bagi pejabat akademik pun boleh hantar kat pelajar email yang pelajar, tetapi nak cepat terus grup penyelaras. Sebab penyelaras dia ada grup WhatsApp dia sendiri semua. Saya InsyaAllah Dr. Rahman insyaAllah. So you ada my TDA punya phone number tak? Sebab NGT lain suruh dengan TDA kami. Tak apa, ini je saya sepatutnya TP saya Encik Aman yang beritahu. Tapi tak apalah. Dr. Rahman ada phone number saya tak? You ambil sekali number saya. Okey, dah Prof. Silakan Prof. 019 731 88 00. Okey Prof. Okay, terima kasih Prof. Cepat je lah terima kasih banyak. So, jadi dia IKM biasanya saya mesyuarat dengan Cik Nasir. Tak apa, boleh dengan saya pun okey. Cik Nasir pun memang bilik dekat-dekat saya. Okey. Alright, okey. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nanti kita join lagi. Kita buat joint venture lagi. Okey, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih. Aziz, nanti saya bagi ni saya minta Fazli uruskan dengan tu. Boleh. Yang video rekod ni pun dapat juga Cik Nasir.
Boleh. Kita akan bagi dua-dua. Kita akan hantar ni lah, nanti Fazli akan hantar dua-dua. Okey, mantap lah. Okey. Alright, terima kasih.